warga Malaysia yang berfikiran benar dan saksama jangan lagi berpeluk tubuh, menyerah dan menerima secara pasif dan berlembut hati terhadap buruk laku dan keadaan yang dahsyat seperti rasuah, kronisme dan krisis perkauman yang berlaku setiap hari di depan mata kita. Kita mesti bertindak segera sebelum keadaan ini sampai ke tahap yang tidak dapat dipulihkan lagi, sehingga akhirnya seluruh asas peraturan hidup sosial, moral, budaya, undang-undang dan perlembagaan yang menjadi wadah ketahanan negara kita selama ini akan hancur dan musnah. Kita jangan menunggu lama lagi sebelum kita terlambat untuk melakukan perubahan. Kita berkumpul di sini hari ini kerana kita memerlukan suara hati budi ramai, suara untuk melafazkan kehendak hati kita kepada pihak-pihak yang berkuasa dengan cara yang tertib dan demokratik sebagaimana yang dijamin dan dipertunjukkan oleh peraturan perlembagaan dan juga oleh tradisi bersama kita sebagai rakyat yang cintakan keamanan. Kita jangan membiarkan perbuatan manipulasi politik apapun dan dari mana-mana pihak pun untuk memecah belahkan rakyat majoriti melalui apa-apa dasar dan keputusan yang secara sengaja dibuat untuk kepentingan golongan minoriti yang berkepentingan. Sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sepanjang tempoh 54 tahun yang lepas, Malaysia telah membuktikan bahawa penduduknya dapat hidup bersama dalam semangat perpaduan, harmoni dan timbang rasa antara satu sama lain. Semangat timbang rasa antara penduduk negeri ini luar biasa sekali sifatnya. Dan kalau kita mengimbau kembali masa-masa yang lepas, kita dapati bahawa interaksi atau perhubungan antara kaum dan toleransi atau rasa timbang rasa keagamaan tidak pernah menjadi masalah kita. Berkali-kali di masa-masa dahulu, Malaysia disebut-sebut oleh masyarakat antarabangsa sebagai contoh atau model negara yang penduduk pelbagai kaum etniknya dapat hidup bersama dan bersatu. Semangat inilah, model perpaduan antara etnik inilah sebagai asas perpaduan kebangsaan kita yang mesti kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memulih dan memeliharakannya. Jikalau pada hari ini semangat ini sudah tidak ada lagi, sebagaimana yang dapat kita saksikan sedang berlaku setiap hari, tentu ada sesuatu yang tidak betul berlaku dalam cara kita memerintah atau mentadbir negara ini. Maka saya katakan bahawa masanya sudah tiba untuk kita mencegah dan memberhentikan perkembangan menurun dan merosot yang dahsyat ini. Jangan kita teruskan sindrom penapian terhadap keadaan ini untuk menutup kebenaran atau realiti yang sebenar. Saya memerhatikan dengan hati yang sangat gusar melihat keadaan yang amat merunsingkan, yaitu keadaan perhubungan antara kaum dan antara agama yang kian memburuk sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan jika keadaan ini saya tambahkan lagi dengan perbuatan sesetengah pihak dan orang perseorangan yang secara terang-terang dan barangkali dengan sengaja merosakkan institusi-institusi perpaduan di negara ini untuk kepentingan mereka, maka saya katakan terus terang bahawa saya amat sedih dan risau. Sudah sekian lama di antara kalangan kita
yang mewakili suara pertengahan dan sederhana, menyepi dan cuba mengelak risiko konfrontasi dengan pihak berkuasa, kerana kita mahu meneruskan kehidupan biasa kita yang bebas daripada masalah dan kesusahan yang dicari-cari. Sikap seperti ini tidak sepatutnya berlaku berterusan. Kerana kalau kita menyepi dan tidak berbuat apa-apa, padahnya amat buruk kepada kita, dan keadaan itu tidak akan dapat dipulihkan. Inilah masanya golongan majoriti yang menyepi selama ini mendengarkan suara mereka. Inilah masanya ayah yang selama ini senyap untuk bersuara bersama-sama alunan jeritan dan jeritan suara yang lain dan bertanya, kami mahukan kebenaran, tidak paparan kepalsuan dan penipuan. Inilah masanya suri rumah tangga dan ibu-ibu yang selama ini berdiam diri dan tidak bersuara berkata, saya mahukan masa depan untuk anak-anak saya yang bebas daripada segala macam masalah yang dicetuskan oleh pelbagai pihak dan individu politik, ekonomi dan kumpulan-kumpulan sosial berkepentingan sendiri. Ini masanya orang muda dewasa yang bekerja berkata, kami mahu tahu ke manakah arah tuju negara kita, dan kami mahu tahu bahawa keputusan dan pilihan yang dibuat adalah yang terbaik dan benar. Inilah masanya, saudara sekalian, dan saya sendiri dengan tegas menolak perbuatan rasuah besar-besaran dan perpecahan kaum yang sedang berlaku sekarang, dan berkata, berhentilah, cukuplah. Dalam sejarah Malaysia belum pernah timbul keadaan dan ketika yang boleh mendesak daripada keperluan ketika ini untuk kita semula berdiri menentang keadaan yang buruk itu. Apabila bapa kemerdekaan kita almarhum Tengku Abdul Rahman yang tercinta menubuhkan Malaysia, dia bercakap tentang penduduk pelbagai kaum hidup sebagai anggota dalam satu keluarga yang besar. Dia berkata, kira-kira demikian bunyinya, jikalau kita mahu bersatu sebagai satu keluarga dan mahu hidup di bawah satu bumbung yang kita sebut Malaysia, kita kenalah bersikap jujur terhadap satu sama lain. Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, kaum Siam dan lain-lain lagi. Orang Islam, orang Buddhis, orang Hindu, orang Kristian dan sebagainya. Jikalau kita jujur dan ikhlas, kita tidak akan berkata apa-apa yang boleh menyakiti orang lain. Kita juga tidak akan melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyakiti hati dan perasaan satu sama lain. Sebagai anggota keluarga yang ikhlas dan jujur, kita mestilah sentiasa hadir, bersedia untuk menolong satu sama lain. Yang kaya hendaklah menolong yang miskin, dan yang sudah berjaya hendaklah menolong yang kurang bernasib baik. Dengan cara begitulah baru kita boleh menjadi satu bangsa dan menjadikan negeri ini bersatu padu dan kuat. Setiap orang akan berasa gembira. Barulah Malaysia akan dihormati oleh dunia. Alangkah hebatnya kata-kata yang mudah tetapi penuh hikmatnya. Dia mahukan kita hidup dengan cara demikian sebagai anggota dalam keluarga yang bahagia. Selepas 50 tahun, di mana kita berada sekarang? Adakah kita sudah dapat hidup
sebagai satu keluarga. Seperti yang telah saya katakan tadi, jikalau belum, tentu ada sesuatu yang salah. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mengembalikan negeri kita ke jalan yang benar. Kita mesti berbuat sesuatu dan melakukannya sekarang juga. Setiap warga Malaysia yang berfikiran benar hendaklah bersama-sama dalam gerakan ini. Gerakan untuk menyatakan hasrat dan suara kita, dan menyatakannya dengan lantang dan jelas. Tengku Abdul Rahman mengamalkan apa yang dia serukan kepada orang lain. Oleh sebab kerajaan pada masa itu tidak mempunyai wang yang cukup, dia berjaya memujuk kawan-kawan bukan Islamnya dan beberapa pihak untuk memberi sumbangan kepada tabung perbezaan masjid negara. Barangkali ramai dah lupa peristiwa ini ataupun tak tahu mengenai hal ini. Masjid itu dibina dengan hanya kos 10 juta ringgit sahaja. Projek itu tidak sahaja merupakan tanda jasa Tengku, tetapi ia juga menjadi lambang kerjasama antara orang Islam dan bukan Muslim dalam memupuk persefahaman yang lebih baik dan rapat antara pelbagai etnik dan agama di negara kita. Tengku juga giat berusahakan mempertemu negara-negara Islam untuk menggalakkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan memupuk keamanan dan kestabilan. Akhirnya, idea atau gagasan yang dia cetuskan itu menjadi kenyataan apabila dia berjaya mempertemukan 52 negara Islam, besar dan kecil, yang kaya dan yang miskin, dalam sebuah pertubuhan persidangan Islam setelah Tengku mendapat restu dan sokongan almarhum Raja Faisal dari Arab Saudi untuk menubuhkan pertubuhan persidangan Islam yang kini terkenal dengan nama singkatnya dalam bahasa Inggeris OIC. Pertubuhan ini kini menjadi monumen sebagai saksi kepada usaha jerih Tengku memupuk perpaduan di kalangan umat Islam sedunia. Tengku tolak kezaliman dan diskriminasi apabila dia perang apartheid, sehingga rejim resis Afrika Selatan itu disingkir dari Commonwealth dan dari badan-badan dunia yang lain. Dan dia mengajak seluruh dunia mengutuk dasar apartheid yang kejam dan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Dalam bidang sukan, Tengku memajukan bola sepak, badminton, sepak takraw, golf dan lain-lain lagi. Saya terpaksa mengulangi apa yang saya pernah ucapkan dalam majlis-majlis yang lain tentang betapa sukan dan dalam dunia sukan dipromosi oleh Tengku sebagai wadah untuk memupuk semangat kekitaan dan kebersamaan di negara ini. Saya pernah berkata, apabila terfikir tentang bola sepak, saya terkenang bagaimana Tengku berjaya membawa pasukan dari Timur Tengah dan serantau Asia untuk bermain di Kuala Lumpur dalam pertandingan bola sepak merdeka. Pasukan dari Korea Selatan dan Jepun datang mengambil bahagian, dan dah jadi kebiasaan pada masa itu pasukan bola sepak kita mengalahkan mereka. Hari ini menurut ranking FIFA, kita jatuh ke tahap bilangan ke 157 daripada 203 buah negara. Ini berarti ranking kita lebih rendah daripada Maldives yang rankingnya terletak pada nombor 149. Maldives ialah negara paling kecil di Asia. Penduduknya cuma 400,000 orang. Mereka hidup lebih kurang 1.5 meter di paras laut.
Di ASEAN kita berada di belakang Indonesia, negara Thai dan Singapura yang suatu ketika dahulu kita menguasai mereka. Nama-nama wira bola sepak kita pernah bermain di bibir kanak-kanak sekolah kita. Mereka meniru mereka di padang bola sekolah mereka. Di manakah mereka sekarang? Jago bola sepak seperti So Chi An, Arumugam, Isa Baka, Santok Singh, James Wong dan Mokhtar Dahari sudah tidak ada lagi dalam arena bola sepak negara kita. Ini bukan soal kita hendak menjadi pasukan yang terbaik di dunia. Ini soal semangat dan rasa gairah kepada sukan. Masa dulu kita pernah lihat budak-budak kecil di kampung memukul bulu tangkis badminton dengan raket yang patah dan rosak di sekitar kampung mereka dan menggelar diri mereka Wong Peng Sun. Ya, Wong Peng Sun adalah hero badminton Melayu, sama seperti wira-wira bola sepak kita. Hari ini rasa gairah sukan itu tidak ada sedikit pun lagi dalam nadi kebangsaan kita. Kemana perginya mereka? Pencapaian kita dalam pertumbuhan ekonomi yang saksama dengan equity diakui seluruh dunia. Kumpulan negara sebaya kita dalam bidang pembangunan ekonomi pada masa itu adalah Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Taiwan. Dan kita mendahului mereka. Saya teringat masa dahulu kita pernah menerima delegasi dari Korea Selatan untuk datang belajar sedikit sebanyak daripada kita mengenai proses pembangunan negara kita. Hari ini malangnya kita berada jauh di belakang kumpulan negara-negara itu. Dan hari ini taraf kita sebagai negara pilihan atau sasaran pelaburan adalah sama dengan Kemboja, Myanmar dan Filipina. Tidak syak lagi bahawa Malaysia sedang melusur ke bawah. Namun kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan selesa. Orang berkata, ini bukan kerana pengurusan kita baik dan cekap, tetapi kerana negara ini mempunyai kekayaan sumber asli yang luar biasa. Malaysia diberkati oleh sumber kekayaan, baik sumber asli, baik sumber kekayaan budaya dan sosial. Tetapi malangnya disebabkan kelemahan pengurusan dan rasuah, kemajuan kita kini sedang menurun dan merosot. Ya, memang orang berkata Malaysia kaya, tetapi berbanding dengan jiran-jiran kita, kita masih secara relatifnya tidak bebas. Apabila Tengku mengisytiharkan kemerdekaan negeri ini 54 tahun dahulu, kita diberitahu bahawa Malaysia akan menjadi negara demokrasi berparlimen dengan institusi kehakiman yang bebas. Betul ke begitu? Saya berdoa moga-moga kita tidak lagi lepas tangan dan berdiam diri, menjadi pemerhati yang tidak terlibat atau committed, melihat perkembangan berlaku dan berlalu di depan kita, mengharapkan orang lain akan melakukan sesuatu seperlunya. Jika kita bersikap demikian, berarti kita berada dalam dunia ilusi dan impian, dan kita akan menghadapi padahnya apabila padah itu berlaku nanti. Kita perlu melakukan sesuatu yang baru, yang berlainan. Dan untuk melakukan perubahan itu, saya minta saudara sekalian menyertai kita dalam gerakan yang kita rintiskan hari ini. Demi masa depan anak-anak saudara-saudari sekalian dan cucu-cucu kita, kita tidak boleh gagal dalam gerakan pembaharuan ini. Kita akan menubuhkan sebuah badan bukan kerajaan, NGO, yang diberi nama Angkatan Amanah Merdeka. Ringkasnya Amanah. Untuk mengebelengkan suara dan tenaga kita, untuk menjadikan gerakan ini sebagai wadah semangat Malaysia yang baru.
Suara ini ialah suara perpaduan, suara solidariti, suara kebenaran. Dan suara kita akan berdiri teguh menentang wabak rasuah, kronisme, perkauman, sikap lampau dan pembaziran. Kita akan berkata, dahulukan kepentingan kebangsaan, yakni kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Ini matlamat utama kita. Segala prioriti, keputusan dan pilihan dasar yang lain mesti tertakluk kepada matlamat kebangsaan yang utama ini. Keadaan penduduk negeri yang miskin dan daif, terutama di kawasan luar bandar, mereka masih merupakan penduduk majoriti di negeri kita ini, mesti diperbaiki dan dimajukan melalui perancangan dan keputusan dasar yang sistematik dan sistemik, tidak melalui laungan slogan yang kosong isinya. Legasi dan visi Tun Razak berhubung dengan dasar-dasar pembangunan luar bandar, dasar pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan warna kulit, dan keseluruhan dasar pembangunan sosioekonomi berdasarkan prinsip keadilan, kesaksamaan dan perimbangan. Merintah segala sektor perlu kita jenguk semula dan juga perlu diremodel sesuai dengan keadaan dan perkembangan semasa. Kita akan mempromosi visi Tengku tentang pembinaan atau pewujudan keluarga bahagia Malaysia yang satu. Kita akan memastikan bahawa hak rakyat yang asas, yang fundamental, hak yang tidak sahaja ditakrifkan dalam perlembagaan, tetapi lebih penting, hak-hak yang telah wujud dan yang dapat dikongsi bersama dalam tradisi agama, nilai moral dan budaya kita akan dipromosi dan dipelihara sebagai rujukan fungsi negara. Saya sendiri akan pergi ke merata curug rantau negara kita ini yang hebat ini, dan saya mengajak saudara-saudari sekalian menyertai saya untuk meruntuhkan segala tembok persengketaan, kecurigaan dan sikap tidak berperasaan terhadap satu sama lain. Saya tahu bahawa orang Melayu, demikian juga kaum-kaum lain di negara ini, tidak resis dan tidak pernah resis, tetapi mereka bersikap perkauman kerana mereka dimanipulasi oleh pihak-pihak berkepentingan supaya berkelakuan, berfikir dan bertindak sebagai komunalis, yakni kaum yang bersikap perkauman. Bagi orang Melayu, sikap seperti itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Dan apabila orang Melayu bersifat kurang Islamik, mereka cenderung ke arah bersikap perkauman atau resis. Berbalik ke zaman jahiliah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwa menentang kepercayaan dan fikiran jahiliah dan menyeru kepada perpaduan umat, tidak kira kaum, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Kita boleh dan kita akan berikrar untuk berpegang kepada prinsip integriti, dan kita tidak boleh gagal dalam usaha kita ini untuk mengembalikan nilai-nilai trust dalam membina kehidupan perpaduan dan sikap menerima satu sama lain. Rakyat mahukan perubahan dan mengharapkan perubahan, dan kita mempunyai misi yang cukup mendesak untuk bergerak menuju ke arah itu. Kini terserah kepada kita semua, kepada saudara-saudari dan kepada saya untuk melakukan perubahan. Saya ingin menggalakkan saudara-saudari menghubungi saudara mara dan sahabat handai saudara untuk menolong kita mendapatkan sokongan mereka terhadap usaha yang mulia ini. Galakkan mereka seterusnya untuk menghantarkan rayuan yang sama kepada rakan-rakan mereka pula. Mari kita pacukan gerakan ini sampai ke tahap dapat menjangkit ke seluruh negara.
Jangan lagi majoriti daripada kita yang selama ini membisu, tidak dipedulikan di negara yang menjadi kebanggaan dan sanjungan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan perkongsian dan sahabat sekalian kerana memberi peluang kepada saya untuk meluahkan suara saya pada pagi ini. Jangan kita gagal dalam misi kita yang cinta kepada negara ini. Biar saya akhiri ucapan ini dengan memetik kata-kata Nelson Mandela, manusia agung itu. Dia berkata, saya terjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan kita, biarlah wujud keadilan untuk semua manusia. Biarlah wujud keamanan dan perdamaian untuk semua manusia. Biarlah ada pekerjaan, roti, nasi, air dan garam untuk semua manusia. Biarlah setiap daripada kita tahu dan sedar bahawa bagi setiap manusia itu, jasad mereka, fikiran dan roh atau jiwa mereka telah dibebaskan untuk memenuhi kehendak diri mereka dalam segala keperluan hidup. Kata-kata Mandela ini menegaskan mesej dan suara hati manusia sejagat. Mesej yang benar sepanjang masa dan zaman. Mesej yang merupakan fitrah manusia, dimiliki dan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Biarlah seruan ini menjadi ilham untuk kita mencapai kecemerlangan dalam usaha kita. Usaha untuk memastikan bahawa setiap warga Malaysia, setiap rakyat diberikan ruang dan peluang atau platform, kebebasan dan peluang untuk memenuhi keperluan dan kehendak badan, akal, hati dan jiwa mereka. Jika misi ini dikendalikan dan diuruskan dengan betul dan dengan jujur dan ikhlas, negara kita yang bertuah dan hebat ini boleh menjadi suatu ruang dan tempat untuk melahirkan kemakmuran dan keamanan dan perdamaian untuk semua penduduk, warga negara dan rakyat Malaysia.